Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua full spoiler bagi chapter yang ke-1075. Kalau dalam video spoiler yang lepas aku telah berkongsikan kepada korang maklumat yang ringkas sahaja, maka dalam video pada kali ini aku akan berkongsikan lebih lagi maklumat yang telah kita dapati daripada leakers yang boleh dipercayai. Siapa lagi kalau bukan Redon. Antara maklumat menarik yang akan aku kongsikan kepada korang semua selepas ini termasuklah perincian tentang apa yang akan berlaku kepada setiap kumpulan Straw Hats dan Satellite Vegapunk ini, dan kita juga bakal mengetahui apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Luffy dan Zoro terhadap Lucci dan Kaku. Tidak ketinggalan juga kita bakal mendapat petunjuk daripada Shaka tentang siapa yang mengkhianati aliansi Pirate Scientist aliansi ini. So nak tahu apakah huraian untuk setiap maklumat tersebut, make sure korang menonton video ini sehingga ke akhirnya. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimis Koverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Menurut Redon, tajuk bagi chapter yang ke-1075 nantinya bakal berjudul Level Phase Death Game. Untuk korang yang belum menonton video spoiler yang lepas, dalam video tu aku ada explain yang tajuk bagi chapter ini mungkin merujuk kepada Battle Royale yang akan berlaku dalam dunia One Piece ini, seperti mana yang telah dikatakan oleh Oda dalam Jump Fiesta 2023 yang lepas. Kemudian dalam cover page nantinya kita bakal ditunjukkan dengan Vegapunk yang telah dijemput untuk berjumpa dengan Gorosei, memandangkan Vegapunk merupakan seorang saintis genius yang dihormati dan disegani oleh masyarakat di seluruh dunia One Piece. Namun demikian, hanya siluet Gorosei sahaja yang dikatakan akan ditunjukkan dalam cover page itu nantinya. Chapter kemudiannya dikatakan bakal bermula dengan menunjukkan kepada kita semua Shaka yang akan cuba untuk menghubungi Pythagoras, akan tetapi tiada sebarang jawapan yang diberikan oleh Pythagoras kepada Shaka. Shaka kemudiannya akan melihat bayangan bagi seseorang dalam monitor yang sedang diperhatikan oleh Shaka itu. Namun malangnya bayangan tersebut telah pun menghapuskan kesemua Den-Den Mushi yang berada di sana sebelum Shaka sempat untuk melihat siapakah gerangan pemilik bayang-bayang tersebut. Luffy kemudiannya akan menyedari bahawa semua bunyi yang dia dengar daripada headphone yang dipakai olehnya itu telah pun hilang, menyebabkan Luffy tahu bahawa kini kesemua talian komunikasi telah pun terputus. Kemudian Luffy akan menuju ke arah monitor untuk menyaksikan apa yang telah berlaku bersama-sama dengan Shaka. Setelah Luffy melihat ke arah monitor tersebut, tiba-tiba sahaja satu demi satu skrin yang dilihat oleh mereka telah pun menjadi gelap, menyebabkan mereka langsung tidak dapat memerhatikan lagi apakah perkembangan terkini yang sedang berlaku di dalam Level Phase itu. Shaka kemudiannya akan memberitahu kepada Luffy bahawa ada orang lain di dalam makmal ini. Guys, untuk part bayangan seseorang ni kan guys, aku berpendapat yang bayangan yang telah pun merosakkan kesemua Den-Den Mushi itu tak lain dan tak bukan adalah Seraphim S. Shark. Sebab aku berpendapat sedemikian adalah kerana bayangan tersebut dilihat muncul secara tiba-tiba sahaja dan kemudian menghilang secara tiba-tiba sebelum merosakkan Den-Den Mushi. And guess what? S. Shark sememangnya mampu untuk menghilangkan dirinya dengan cara berenang menembusi di dalam lantai makmal tersebut dan juga berenang melalui dinding makmal dengan kemampuan buah iblis Sui Nomi yang dimiliki olehnya itu. Kebolehan ini sangat membantu untuk menyembunyikan diri daripada Snail's Camera. Sebab itulah aku berpendapat yang kerosakan kesemua Den-Den Mushi ini adalah disebabkan oleh S. Shark. Bukan itu saja, bahkan poin yang akan aku kongsikan kepada korang selepas ini akan membuatkan aku dan korang semua juga lebih yakin yang S. Shark lah watak yang merosakkan kesemua Den-Den Mushi ini. Yes, Vegapunk sememangnya mempunyai keupayaan untuk teleport seperti mana yang pernah dilakukan olehnya dari scrapyard ke control room sebelum ini. Namun aku tidak berpendapat bahawa Vegapunk yang telah teleport diri dia dari satu Den-Den Mushi ke Den-Den Mushi yang lain. Lagipun sebelum ini, masa mula-mula Vegapunk jumpa dengan Luffy, kita dapat tengok yang kemampuan teleportasi Vegapunk ini masih belum sempurna. Buktinya Luffy yang telah menarik separuh daripada bahagian Vegapunk yang tersekat dekat robot kuno gergasi dalam chapter yang ke-1066. Well, buat masa sekarang aku juga tidak merasakan yang ini semua adalah kerja daripada Gorosei ataupun
Saturn. Sebab bagi aku mustahil untuk Gorosei tahu tentang kedudukan kesemua Denden Mushi yang berada di Labo Face ini, kan? Kita kemudiannya akan didedahkan dengan ahli bagi setiap kumpulan yang akan dibentuk bagi Straw Hat Pirates dan juga Satellite Vegapunk untuk mencari Dr. Vegapunk yang sebenar. Mereka semua telah pun membentuk 4 buah kumpulan. Kumpulan pertama terdiri daripada Nami, Brook dan Edison. Nami dikatakan bakal menjumpai sebuah harta yang berupa permata buatan manusia. Kumpulan kedua pula terdiri daripada Chopper, Robin dan Atlas. Mereka pula dikatakan bakal menjumpai organ-organ buatan manusia, dan Robin dengan reaksi yang menakutkan mengatakan bahawa Vegapunk mungkin telah pun dipotong oleh seseorang. Kumpulan ketiga pula terdiri daripada Sanji, Jinbei dan Stussy. Manakala kumpulan yang keempat dan terakhir pula terdiri daripada Usopp, Franky, Lilith dan juga York. Mereka ini pula dikatakan bakal melalui kawasan di mana Pythagoras telah pun diserang sebelum ini. Kita kemudiannya akan didedahkan bahawa Pythagoras masih lagi berada dalam keadaan yang selamat kerana dia telah pun berjaya untuk melompat keluar dari tubuh badannya semasa dia diserang sebelum ini. York pula akan melihat S-Snake yang berhampiran dengan kawasan mereka semua. York kemudiannya akan menghampiri S-Snake untuk menyentuh Seraphim tersebut. Pythagoras cuba untuk memberikan amaran kepada York untuk tidak melakukan perkara tersebut. Namun malangnya S-Snake telah pun terlebih dahulu menukarkan York menjadi batu. S-Snake kemudiannya menyerang kumpulan mereka, menyebabkan mereka terpaksa untuk terjun daripada bangunan tersebut untuk menyelamatkan diri mereka semua. Panel kemudiannya akan beralih ke arah control room. Di sana pula S-Bear dan S-Hawk akan meluru masuk ke dalam ruangan tersebut dan menyerang semua yang berada di sana, termasuklah CP0. Luffy dan Zoro kemudiannya terpaksa untuk mengangkat Lucci dan Kaku yang masih lagi tertidur dan juga Shaka untuk menyelamatkan mereka daripada serangan beam Seraphim itu. Shaka kemudiannya mengarahkan S-Bear dan S-Hawk untuk berhenti daripada menyerang mereka, namun arahan daripada Shaka itu langsung tidak diendahkan oleh Seraphim tersebut. Shaka kemudiannya akan mengesahkan bahawa tindakan Seraphim yang mengabaikan arahan daripada Shaka itu membawa maksud bahawa orang yang sedang mengawal Seraphim ini sekarang sudah semestinya juga merupakan seorang Vegapunk. So guys, disebabkan oleh poin kata-kata Shaka inilah kenapa aku berpendapat yang Seraphim Shark lah yang telah memadamkan kesemua Denden Mushi di dalam Labo Face. Sebabnya kita dapat tengok yang Seraphim S-Bear, S-Snake dan S-Hawk masing-masing telah pun mempunyai tugas mereka yang tersendiri, dan berkemungkinan besar orang yang telah memberikan arahan kepada kesemua Seraphim ini adalah Dr. Vegapunk Stella itu sendiri. Lucci dan Kaku kemudiannya akan tersedar daripada tidur mereka. Mereka akan memberitahu kepada Luffy dan Zoro bahawa mereka kini perlu untuk bergandeng bahu untuk sementara waktu sekiranya mereka semua ingin selamat. Lucci kemudiannya memberitahu kepada Luffy untuk membuka gari yang dipakai olehnya kerana menurut Lucci mereka berdua akan lebih berguna tanpa gari tersebut. Luffy dan Zoro yang mendengarkan kata-kata tersebut kemudiannya telah pun membuat muka yang annoying seperti mana yang pernah dilakukan oleh Oden sebelum ini. Ialah mana taknya si Lucci tu sekali kena tumbuk dengan Luffy terus nak hitam, manakala si Kaku tu kena one shot dengan Zoro macam tu sahaja. Padahal mereka berdua dah guna awakening form kot masa tu. Ada hati nak claim yang dia mampu untuk membantu berlawan dengan Seraphim S-Hawk yang mampu untuk menghayunkan Zoro ke belakang dengan libasan pedang S-Hawk tu. Konon memang taklah si Luffy dan Zoro tu nak percaya dengan kata-kata daripada si Lucci dan Kaku tu kan. Sebab itulah Zoro dengan Luffy buat muka yang annoying tu, seolah-olah nak menunjukkan bahawa si budak CP0 dua orang ni masih lagi tak sedar diri dengan kemampuan diorang tu. Aduhlah si Lucci lucu dengan Kaku terkaku ni. Kemudian setelah Zoro dan Luffy membuat muka yang annoying tu, maka kalau korang nak tahu dengan lebih terperinci apakah yang berlaku dalam chapter yang ke-1075 yang akan datang, make sure korang stay tune dengan channel ini untuk menonton chapter review 1075 yang insya-Allah akan kami cuba hasilkan dengan secepat yang kami mampu. Oh yes, no break next week. So, minggu depan kita akan mendapat sambungan bagi chapter yang ke-1075 ini nantinya. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi